Yang berhormat Tuan Julian Tan Kok Ping, Stampin. Terima kasih Tan Sri Dato' Yang Di-Pertua. Soalan saya yang ke-8. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Stamping atas soalan berkaitan dengan UEC. Tan Sri Yang Di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Pendidikan Tinggi sebelum ini telah mengambil pendirian untuk tidak mengiktiraf Unified Examination Certificate dengan izin atau UEC bagi tujuan kemasukan ke Universiti Awam atau UA dan akan meneruskan pendirian ini di atas sebab-sebab yang berikut. Yang pertama, UEC tidak selari dengan kurikulum kebangsaan seperti yang dinyatakan dalam Akta Pendidikan 1996. Yang kedua, bahasa Melayu dalam UEC tidak setara dengan SPM. Yang ketiga, liputan sejarah negara dalam kurikulum UEC adalah tidak mencukupi. Dan syarat am, yang keempat, syarat am kelayakan masuk UA hendaklah lulus SPM dengan kepujian dalam bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan UEC untuk diterima pakai sebagai kelayakan masuk ke UA jika pindaan terhadap kandungan kurikulum UEC dibuat agar selari dengan dasar pendidikan kebangsaan. Sekian, terima kasih. Stampin. Terima kasih Dato' Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan saya, berdasarkan syarat-syarat yang diberikan oleh Yang Berhormat just now, tadi, memandangkan Menteri daripada Sarawak menyatakan bahawa institusi pengajian kepunyaan Kerajaan Sarawak tetap akan menerima UEC sebagai salah satu syarat kemasukan. Soalan saya, adakah ianya membawa maksud bahawa graduan daripada institusi tersebut akan diterima di ITPA jika kalau mereka berhasrat untuk melanjutkan pembelajaran mereka di IPTA kerana ijazah mereka adalah berasaskan UEC? Terima kasih Tan Sri. Terima kasih atas soalan Yang Berhormat yang berkaitan dengan pengiktirafan, dan saya nak sampaikan kepada Yang Berhormat di Dewan Yang Mulia ini bahawa pendirian kementerian yang tegas adalah konsisten. Jadi tak perlulah kita memanjangkan isu ini. Sekian, terima kasih. Tan Sri, kalau boleh minta kebenaran pada pendapat saya, Menteri belum menjawab soalan saya. Sila Sepang. Terima kasih kepada Tan Sri Speaker. Terima kasih kepada Menteri. Menteri, saya ingin bertanyakan soalan tambahan berkaitan dengan universiti juga. Oleh kerana soalan daripada Stampin ini berkaitan dengan antaranya, adakah graduan terlibat boleh mendapat kerja kerajaan di seluruh Malaysia. Yang saya ingin bangkitkan ialah, telah pun saya pernah bangkitkan di Parlimen ini, berkaitan dengan kursus-kursus yang ditawarkan oleh setengah universiti yang tidak diiktiraf tapi masih lagi ditawarkan kepada pelajar. Sebagai contoh, Universiti Sains Islam Malaysia yang menawarkan jurusan syariah dan undang-undang. Saya nak tanya kepada Menteri, adakah telah diiktiraf ijazah mereka? Sebab setakat yang saya subject to correction kalau sekiranya tak betul, setakat yang saya tahu, Bar Council, lembaga kelayakan dan peperiksaan untuk undang-undang ini masih tidak mengiktiraf pelajar-pelajar yang mengambil jurusan undang-undang di USIM. Maknanya mereka ambil kursus, graduate tak boleh jadi peguam sebab tidak diiktiraf. Jadi persoalan saya, bagaimanakah daripada in the first place, bagaimanakah kursus ini boleh ditawarkan dalam keadaan akhirnya pelajar tidak layak untuk menjadi
peguam ataupun untuk praktis sebagai seorang peguam bela dan peguam cara. Betul juga saya dipahamkan. Saya tertakluk kepada correction daripada Menteri Universiti Malaysia Kelantan. Katanya menawarkan kursus engineering dan keusahawanan. Tapi akhirnya tidak diiktiraf. Pelajar tak boleh jadi engineer, tak boleh juga usahawan. Dua-dua tidak. Engineer pun tidak, usahawan pun tidak ketahuan. Jadi saya nak tanya Menteri, kenapakah kursus-kursus seperti ini masih lagi terus ditawarkan? Minta pandangan Menteri. Terima kasih. Menteri, yang itu kalau Menteri tidak mau jawab, tak apa. Pasal soalan asal mengenai dengan UEC. Tan Sri Yang Di-Pertua, sebenarnya inilah saya akan balas di mana sebenarnya soalan ini ada berkaitan dengan UEC dan kemasukan ke universiti. Jadi tak perlu saya jawab soalan ini. Sekian, terima kasih. Tan Sri, ini ada kaitan dengan qualifying tadi. Tan Sri minta pengesahan daripada stampin. Saya berpendapat bahawa jawapan soalan saya tidak dijawab oleh Menteri. Jadi minta pandangan Okay, Tan Sri. saya bagi peluang sekali. Singkatkan, stampin. Terima kasih Tan Sri Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri, soalan saya tadi, saya berpendapat bahawa Menteri tidak menjawab soalan saya. Soalan saya, memandangkan Menteri daripada Sarawak menyatakan bahawa institusi pengajian kepunyaan Kerajaan Sarawak tetap akan menerima UEC sebagai salah satu syarat kemasukan. Soalan saya, adakah graduan daripada institusi tersebut akan diterima ITPA jika kalau mereka berhasrat untuk melanjutkan pembelajaran mereka di ITPA kerana ijazah mereka adalah berasaskan UEC? Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tan Sri. Bolehkah yang saya minta Yang Berhormat untuk sebut nama IPTA? Contoh, ini ITPA, contohnya UNIMAS. Kalaulah seorang, Tan Sri boleh saya berjawab Contohnya, kalaulah seorang Sarawakian dengan UEC, dia masuk Swinburne University, iaitu institut daripada Kerajaan Sarawak. Selepas mereka mendapat ijazah mereka di Swinburne, bolehkah mereka melanjutkan master degree atau PhD di UNIMAS? Contohnya. Terima kasih. Yang Berhormat, saya sudah bagi tahu bahawa soalan ada berkaitan dengan kelayakan UEC untuk masuk ke universiti awam. Jadi soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat tidak ada berkaitan. Jadi saya tidak akan respon. Kerana saya sudah bagi tahu bahawa pendirian kementerian yang berkaitan dengan kelayakan untuk masuk UA adalah konsisten berdasarkan sebab-sebab yang saya sudah baca tadi. Sekian, terima kasih.